Assalamualaikum dan welcome back to channel guys. So malam ni review sebelah malam. So nanti tu akan share sikit tentang satu isu iaitu the Black Swan event. So sebelum kita pergi more lebih detail, so let's go to our coin market cap untuk review market sebelah malam. Baik guys, ini ada review market untuk sebelah malam. So kita akan tengok market cap still below 2 trillion di mana kita punya coin market cap crypto sebelum ni dalam 24 trillion. So berlaku dalam ni lah kita tengok ada banyak negative sentiment kan. Tu kita tengok lah market cap pun berkurang lah 1.7 trillion, and then volume still dalam 2.30 billion. Tu kita ada adalah increase lah. So banyak orang yang melakukan pembelian lah ni, maksudnya volume dalam 24 jam ni sebab last two day kita tengok bawah 200 billion lah. So tengok, and then kita tengok dominan BTC meningkat 42%. That's mean maknanya banyak volume ni ke dalam ni lah, ke dalam BTC. So sebab tu kita tengok ramai yang beli BTC sebab BTC dengan harga murah daripada 64 ke 30k. So memang ramai lah yang akan shopping untuk BTC untuk simpan dalam wallet dia. So kita tengok regain. So BTC still dalam 40 regain back at least dalam 3% untuk hari ni. And then Ethereum pun masih lagi belum regain sepenuhnya, sama-sama juga dengan coin lain. So masih lagi dalam masih belum pun boleh recover all time high dia 4.3k. So ada big kat 3k. And then Binance pun masih lagi half. So basically kalau ikutkan semua yang altcoin ni basically banyak lah. Kalau Ethereum lebih kurang kalau jatuh dalam 40%, Binance pun ingat dalam 50%. So banyaklah untuk dia catch up lagi untuk capai big all time high. So Cardano dalam 2.6 turun ke 1.5, dan sekarang berbanding 1.6 dekat ni lah, dekat resistance. So better untuk Cardano lah. Cardano regain dengan cepat lah sikit. Raspi pun dalam 1.5, 1.7 sebenarnya dah lepas, and then drop balik lah. So sebab BTC drop, then SRP pun drop lah 1.1 sen. So SRP tu agak nak break resistance zone 1.7, and then event berlaku lah, Bitcoin drop, and then dia bawa lah semua altcoin sekali. So guys, itu untuk BTC tak banyak yang untuk di share, tapi mostly semua masih recover. So dalam 24 jam ni kita tengok banyak yang regain sikit lah, tapi mostly belum fully regain lah. So kebanyakan jatuh 50% lah price. So guys, untuk ke market. Alright, so untuk market kali ni Zul akan nak startkan tentang Black Event Swan sebab ada yang komen bertanya kepada tentunya Ahmad dari Rahman. Thank you untuk tanya, sebab dia tanya Black Swan Event tu apa. So Black Swan Event tu kalau kita tengokkan untuk definisi dia senang je. Black Swan Event itu kalau sesuatu perkara yang berlaku yang kita tak predict, ataupun benda yang ataupun benda yang sesuatu yang rare. Macam contoh, kita tahu benda tu akan berlaku, tapi benda tu yang akan berlaku amatlah kita tak tahu bila akan berlaku. So lah itu Black Swan Event. So unpredictable thing yang berlaku lah. Tu contoh ini kalau attribute dia, contohnya event that unpredict. So macam tu cakap ni, yang event yang kita tak predict pun. So Black Event result several ways spread to consecutive lah. So banyak dia, kalau bila benda tu berlaku, dia akan effect teruk lah. So macam mana nanti kan tu akan pergi ke chart, dan tu akan macam mana effect dia. Adakah yang drop BTC kali ni boleh panggil Black Swan Event? Tu bergantung pada ni lah. Macam Zul probably berlaku sebab kita dah berlaku 2017, dan ini berlaku 2021 tu macam suatu event yang rare yang BTC baru buat sekali, dan ini dah kali kedua. Tu probably dia boleh panggil Black Swan Event untuk kali ni. So let's go to chart. Kita akan untuk BTC lah, untuk review malam ni, dan sedikit mengenai Black Event Swan lah. So kalau kita tengok masa 2017 kita ada berlaku mana kat garisan merah tu ni adalah all time high 2017. Kita drop lah hampir 90%. So event yang berlaku tu dikategorikan sebagai Black Swan Event dalam market. Sebab apa? Yang kita tak predict pun dia akan berlaku. So untuk BTC itu adalah first time berlaku, dan kali ni mungkinkah kali kedua, sebab kita dah tengok significant drop daripada BTC, daripada higher high ke lower low hampir dalam 68%, which is yang tak semua predict, tak ada yang satu pun yang predict akan jatuh tahun ni akan jadi macam ni. And then mainly orang predict akan jatuh 30%, 40%, then
masuk 2017 jatuh 90%. So kita tengok tahun ni berapakah persen jatuh. Price pun dah pun jatuh ke 58%. Right, kita kurangkan sini high to low. Right, so 54%. So kalau jatuh lagi dalam ke last all time high masa 2017, so kita tengok dalam 70% drop. So event dengan ni adalah event yang tak ada orang predict pun. So banyak yang kenalah kat ni, siapa yang masuk trade. Kalau main kalau masuk trade pakai leverage tu, banyaklah yang loss. I mean loss dia punya coin dan loss dia punya, meaning total loss lah. So kalau siapa invest, walaupun macam tu last beli ada kat 58k, orang masuk tambah sebab kat sini tu tambah lebih kurang 48. Yes, dia ada tambah 48 kat sini, dia naik profit, kemudian dia jatuh bawah. And then untuk yang dia masuk tu negatif lah, negatif profit, tapi dia hanya hilang value dan dia ada asset tu dia masih ada. Tu given time dia akan kecap balik lah dia punya profit. Tu untuk menerangkan apabila swing event. So harap membantulah. So let's go to main topik kita untuk chart, cover chart. So malam ni harap boleh cover lebih banyak chart lah. So kita akan BTC. So apa yang Zul akan tengok BTC sekarang ni, macam tu sebelum ni Zul ada draw satu last support untuk BTC. So mungkin kita boleh ulang kaji balik. So dari lower to high tu kita dapat lah yang orange yang bawah ni, itu adalah yang last support yang Zul dapat detect untuk BTC lah. So mainly probably price boleh lagi drop sampai bawah lah. So macam Zul target dalam 25 ke 15k dolar. Alright, so then minor support, meaning yang support atas sikit pada dia. So kita akan tengok yang ni lah, yang ini. So kita akan ambil last swing low. So Zul ambil banyak, Zul akan ambil daripada all time high ni, last kat 2017 ni. So agak significant, dia punya signification. Sebut nak terbelit sebelit lidah nak sebut tu, signification. Zul nak lupa nak sebut nama tu lah, mesti bila nak sebut dia lupa. Sesuatu yang ni lah, sesuatu yang masuk tu kat ni, support ni kuat lah. Sebab support kenapa kuat, dia ada 2017 punya all time high. So macam tu tengok ni, all time high yang lepas dia break, dan break jatuh bawah lah. So kalau dia break bawah ni, probably akan jatuh lagi bawah dalam 15k. So kita tunggu tarik ni, tengok kat mana support dia. So tarik dia low, swing low, turn to high. So dapatlah yang second box warna orange kat atas ni. So itu yang Zul akan tengok garisan support untuk BTC. So untuk yang lain tu tak, ni lah dia lah akan monitor. So expected price untuk yang tak bertengoklah price akan bermain di kawasan ni, sama ada kita tengoklah bila akan break. And then kita akan pergi lagi untuk yang resistance. So kat mana resistance? So resistance kan higher high to lower low. So dapatlah yang satu box purple yang atas ni. So inilah yang resistance yang paling atas untuk BTC sekarang. So kalau kita nak cakap BTC regain balik bull, maknanya bull kena break resistance ni almost paling tinggi 57k. So barulah kita boleh kata BTC dalam bull run balik lah. Tu dalam tempoh sekarang ni kita tengok macam dalam BTC regain, sama ada momentum untuk bull atau momentum untuk bear. So Zul pun ada untuk second resistance Zul. So apa yang tu adalah daripada higher low. So higher low to lower low. So kita dapat second resistance dekat bawah ni. So sebit bawah sikit, so dalam 48 ke 53. So basically apa yang Zul nak tengok ialah price, macam mana price bereaksi dalam box ni. Jadi box purple ni sebab ada dua resistance yang tebal ni. So tengok, kalau price boleh break atas ni, meaning kita akan tengoklah apa BTC akan buat sesuatu harga yang lagi tinggi lah daripada 64k possibly. Kalau kita tengok, kalau Fibonacci punya retracement higher high, right. Kita tarik higher high, mau tu nak ambil bateri agaknya ni. Okay, so higher high to higher low. So kalau tengok 1.6 kat mana 1.6 tu, saya rasa 4.6 tu dalam 90k. 1.6 okay, dekat at least 85k. So kalau price break resistance ni, probably price akan hit 88k lah. So siapa yang ikut macam tu, dia ada beli buy kat bawah ni. So nanti dia tengok lah dia punya portfolio very good position lah. Dan so kita tengok so sekarang untuk itulah yang Zul akan tengok, sama ada price break, macam mana price break ni nak resistance. So Zul ada pun nak tengok yang minor, macam tu cakap semalam,
price hijau ni kalau break atas daripada merah ni, so kita akan tengok lah price akan break atas. So untuk pagi besok tu nak tengok apa yang tu nak tengok ialah ini. Alright, so candle hari ni macam mana dia close. So kalau candle hari ni masih lagi gagal untuk break atas ni, probably kita akan tengok ada drop lah, ataupun maybe next day punya candle akan tutup atas. So satu indikator yang tu nak tengok adalah bila dia break atas ni, meaning kita akan berjaya pergi, mostly price tu akan pergi ke resistance lah. And then bila sampai kat resistance tu, barulah kita tengok macam mana reaksi price dekat resistance ni, sama ada price nak break ke atas ataupun bounce ke bawah. Which is kalau price kat bawah, perang kat bawah, meaning kita akan buat, kita ada higher low, higher high. So kalau price gagal untuk break ni, kita buat another higher low, dan bila kita buat higher low, probably kita akan buat higher lower low lah. So lower low tu adalah dekat support ni lah. So bila kita dah lower low kat sini 30, so mostly ke dalam kotak ni lah, tu lower low. So sebab tu dekat tu dah next buy tu adalah kat sini dalam lingkungan 20k ke 20k ke 15k. Tu Zul punya target. Hopefully tak berlaku, hopefully BTC terus regain ke atas. Sebab apa, untuk sekarang pun untuk portfolio Zul pun dah kembali negatif balik, dalam negatif 1%. Tu bermainlah malam tambah balik 1%, sekarang kurang balik 1%, so tak banyak. So kalau BTC naik sikit malam ni, so Zul akan profit sikit. Tapi kalau jatuh balik bawah, so estimate Zul akan negatif dalam 5% balik. So 5% tak apa, Zul punya value berkurangan, tapi Zul punya asset bertambah lah. Macam Zul cakap, Zul punya asset untuk dalam tempoh berlaku penurunan ni, Zul increase Zul punya asset banyak 25% daripada total Zul punya asset lah. So apa yang untuk long term adalah Zul tengok lebih kepada asset, jumlah asset yang Zul pegang. So untuk nilai value tu Zul target dalam 1 year, kita Zul akan tengok lah significant price value naik untuk Zul punya asset. So guys, itu untuk BTC. So ada satu lagi something yang Zul nak share dekat BTC adalah kat ni lah. Kita tengok 4 hours. Alright, 4 hours maknanya Zul ada draw satu minor resistance kat mana kita ambil swing high to swing low. So kita ada satu resistance kat sini. So tengok macam mana price bereaksi dengan ni. So sebab kita ada satu resistance box, and then kita ada satu trend line head shoulder. So mata head shoulder kita dah sampai pun target. So selalunya apa yang akan berlaku, head shoulder ni akan bounce balik ke dia punya trend line. Dia akan test lah, even kalau dia gagal untuk break trend line ni, then kita akan tengok lah, mungkin price tak perlu pun sampai ke, tak perlu pun pergi ke resistance atas ni, mungkin terus jatuh mulai kat sini. So hopefully tu nak tengok mungkin dia naik dulu ke atas, naik ke atas sebab lebih bagus lah. Kalau naik ke bawah ni, meaning altcoin lain tak dapat nak regain dulu recovery. Dan kalau BTC jatuh, so kita tengok lah altcoin lain akan turut jatuh lagi teruk lah. So mungkin kalau BTC naik ke atas ni, expect ada altcoin lain semua dapat regain balik, almost maybe dalam 70%, 80% regain balik daripada higher sebelum ni. Kemudian bila BTC jatuh balik, so kita akan tengok balik lah altcoin tu jatuh balik. So jatuh tu untuk altcoin taklah sakit sangat untuk altcoin, dibandingkan kalau altcoin jatuh daripada time ni. And kalau BTC jatuh time untuk di trend line ni, so kita tengok lah altcoin lain pun akan bidding lagi teruk lah. Sebab mostly dekat altcoin semua berada di dekat dengan support. So nanti dia akan pergi satu lah. So let's go untuk Ethereum. Alright, untuk Ethereum pun sama dengan juga macam BTC. Tu dah ada buat box siap. Ini box yang paling bawah adalah last support zone. And then kita tengok inilah support yang tu monitor sekarang. So apa yang kita tengok, price adalah berada di support dan resistance. So macam tu cakap, price berada dekat dengan support. So hopefully BTC regain dulu, and then price dapat regain dulu almost dekat resistance. Kemudian kalau macam tu expect, kalau BTC jatuh ke 20k, hopefully Ethereum akan jatuh, hanyalah jatuh dalam box ni. Macam juga kalau BTC jatuh juga dalam time terdekat ni, sebelum dia rebound dulu ke 48k, so probably kita akan tengok price tu akan jatuh ke bawah ni. So kat sini lah paling dia cakap ini, kalau kat price ni must buy lah, must buy. Sebab apa, harga daripada 4.2k jadi 1.4k,
orang kata harga dah diskaun banyak lah tu. Kalau nak beli memang bagus lah untuk beli. Sebab apa, in one year dia percaya dia akan naik balik. At least nak test auto high, maybe buat another high. So kita akan tengok portfolio itu memang cantik lah. So macam saya cakap, ini adalah masa terbaik untuk build portfolio. So jangan risau buat portfolio. Maybe dalam 5 bulan mungkin portfolio anda negatif. As investor, kita tak tengok dalam masa sebulan 2 bulan, kita tengok dalam setahun. Lagi tu tengoklah. And then lepas tahun kita tengok macam mana portfolio kita. Kalau dah stabil, so barulah kat situ kita akan start jual sedikit, jual sedikit masa naik. So contoh masa bila nak jual, contoh kita beli kat sini dalam RM100, bila harga naik kat sini kita jual balik nilai yang sama. Contoh kita beli sini 1 Ethereum, so kita bila naik kat sini kita jual balik 1 Ethereum tu. Dan macam tu cakap, price selalunya akan resistance ke bounce. So kalau price bounce balik bawah sedikit pada ni, kita akan beli balik nilai yang sama satu Ethereum. Meaning masa kita beli adalah harga murah, so dapat aset tu banyak. Dan masa kita jual pada harga kat sini, dapat nilai HDT tu banyak lah. So mean kita, banyak daripada nilai. Contoh kita beli 1 Ethereum harga RM1, kita jual kat sini 1 Ethereum RM10. So maknanya kita untung RM9 kat sini. So bila price bounce balik kat sini, so kita akan beli amount balik yang kita pakai amount yang kita untung. Mana untung yang RM9 tadi, so kita beli balik. So kat itu kita akan nampak significant tambah aset kita, tambah. Tu itu yang Zul plan buat. So untuk sekarang Zul tak mampu nak buat lagi sebab Zul punya portfolio masih belum dalam keadaan stabil. So let's go untuk BNB. Right, so untuk BNB sama juga macam cakap, masih hampir dengan support. So hopefully BTC regain dulu at least ke 48k, dan barulah melakukan bounce ke 20k. Macam cakap lah, semua altcoin berada dalam support resistance. So sama juga dengan Binance. So siapa nak buy boleh tunggu kat support, ataupun kalau tak sempat nak support, mungkin price resistance, okay, never mind. Kalau terlepas, kita tunggu balik dia bounce kat sini. Atau dia tak bounce terus naik, tu kita akan cari support lah. So basically kalau support, kalau lepas daripada kuasa resistance, memang di support dekat sini lah, dekat area lebih kurang dalam kawasan ni je. So next buy kita kalau break sini, so kita akan try je. So just tunggu, jangan kejar price. So biar price datang kat kita. So kita hanya tunggu di kawasan support. So macam sekarang tu akan tunggu di kawasan support kat sini lah, dan support kat bawah ni. So kalau ada naik, ada turun lagi, so siapa yang nak boleh tambah. Zul pun masih lagi dalam usaha nak tambah aset dia punya BNB tu. Tak banyak pun BNB sebenarnya, sebab BNB agak mahal punya, $400. Tapi BNB adalah satu peluang macam tu lah, sebab BNB satu platform yang ramai orang guna. So dan dia punya, orang kata, fundamental dia kukuh lah. Dan itulah untuk BNB. Dan so kita pergi ADA sedikit untuk cover. Untuk ADA pun macam cakap, dalam lebih better daripada other coin, sebab dia dekat resistance. So meaning kalau pun BTC jatuh dalam, mungkin terus jatuh, tak test 48 terus jatuh, so kita tengoklah. Cardano selalunya akan back balik at least dalam $1. So $1, siapa nak beli lah. At least siapa kalau ada dalam 1k dollar, expected dalam RM5,000. So masuk kat sini dah dapat 1000 coin. So banyak 1000 coin tu banyak kalau dapat. Untuk 1000 coin untuk Cardano untuk long term memang berbaloi lah untuk kita pegang aset. Itu ada. So untuk SRP pun sama juga dengan dekat, agak dekat dengan support. Tapi hopefully kalau berlaku penurunan, agak kita akan dapat tengok ke dalam box ni lah. Tu tak banyak lebih tu. So SRP mostly siapa nak pegang pun boleh. Tapi Zul pun ada pegang. Dalam SRP tu ada dalam nilai dalam lebih kurang 18% daripada total dia punya portfolio. And then Dogecoin, tu siapa nak pegang Dogecoin, kalau ada minat dengan Dogecoin, Zul pun support juga Dogecoin. Zul ada Dogecoin, Zul beli pada harga bawah 5 sen masa tu dekat sini. So banyaklah Dogecoin tu agak. And then Dogecoin Zul masih profit. So adakah Zul akan tambah lagi kat sini? Zul mungkin tak tambah dah untuk Dogecoin. Zul hanya layan apa yang Zul ada pegang je. And future Zul akan buat dollar cost average lah. Ini harga naik Zul jual sikit, bila harga turun Zul beli balik dengan nilai profit yang Zul dapat. So Zul tak tambah dah nilai duit tu, Zul akan Dogecoin je. Bila Dogecoin naik, Zul akan jual sikit dia Dogecoin Zul. And then bila harga jatuh, Zul akan guna profit yang Zul jual tadi, Zul akan beli balik ke bawah. So itulah dollar cost average. So long term dia akan aset bertambah. And then dengan
time, bila give a time to price, selalunya price akan naik. Itulah tu strategi Zul untuk kemudian hari. So next untuk siapa ada pegang dot, Zul ada pegang dot, Polkadot. Polkadot adalah satu juga platform yang bagus. So antara platform yang bagus adalah Ethereum, Polkadot, ada Solana. Itu adalah orang kata Harmony One adalah satu platform yang orang kata better. Contoh kalau macam ada Polkadot, Harmony One, bisa macam di kalau performa dia dengan Ethereum sekarang dia lebih bagus. Dia lebih bagus daripada Ethereum, fundamentalnya lebih bagus daripada Ethereum yang ada sekarang. So sebab itulah in long term kita akan nampak lah yang ni akan naik dengan drastically lah naik. So sama juga dengan dot, masih lagi di dalam dalam support resistance, probably akan jatuh bawah lagi. So monthly kita akan bagi BTC monthly, sebenarnya apa yang akan berlaku lah bergantung pada BTC lah. Maknanya sebab tu cakap portfolio kenalah ada 50 BTC. Sebab apa? BTC menentukan segala-galanya dalam crypto market. Macam tu selalu cakap, BTC adalah mother of all coin. So tanpa BTC, coin lain takkan wujud lah. So kalau anda dalam dunia kripto, anda perlu ingat, anda perlu support BTC, anda perlu adakan anda punya wallet lah 50% adalah dalam BTC. Sebab apa? Kalau anda tak support BTC, macam mana anda boleh cakap anda support kripto? Sebab apa? Untuk altcoin adalah untuk benda yang baru, untuk apa, mensupport Bitcoin. So kalau anda tak support benda yang utama, macam mana benda keseluruhan market tu nak bergerak. Tu macam tu cakap, anda perlu support Bitcoin. Walaupun anda boleh beli altcoin, kita macam tu cakap, dalam kripto kita ada lebih 9,000 coin lebih. Tapi anda kena fokus satu, iaitu BTC. 50% fokus anda kena ada kat BTC, dan 50% lagi anda boleh divide kat mana altcoin saja yang anda minat. So macam tu pun dah divide tu punya ni lah. So macam cakap, portfolio must be 50%. Kenapa kita kena 50%? Kita support BTC. And then kalau BTC naik, and then altcoin lain pun akan turut naik. And then tu macam mana tengok kalau betapa pentingnya BTC bila BTC drop dan semuanya drop. So guys, so rasa itu saja untuk malam ni. So apa yang recap. Oh sorry, sebelum habis Zul nak tunjuk satu lagi chart, iaitu chart yang agak penting, memang penting maknanya untuk tengok antara coin market cap dengan ni. So inilah weekly chart untuk dominant BTC. So macam ni tengok, price dah pun break support tu, sebenarnya price tengah regain tu. Mungkin boleh zoom sikit. So macam tengok tu, macam ni price ni sama ada price ni akan jatuh balik ke bawah ataupun tak. Basically sekarang ni momentum buy lah. So macam tengok, mungkin masa untuk regain 48k, mungkin kena tengok weekly ni lah. Kalau break atas weekly close atas ni, meaning kita akan tengok back at least 50%. So kita akan tengok lah signification kenaikan pembelian volume tu dalam bentuk BTC. Kemudian kalau BTC gagal break sini, so kita akan drop lagi kat 35 ni. And then kita tengok lah, masa tu semua price akan jatuh balik ke merah, dan potential untuk kita buy lah. So guys, rasa itu je untuk malam ni, perkongsian malam ni. Hopefully apa yang akan berlaku kat BTC malam ni, Zul pun tak dapat nak agak. Zul hanya dapat berdasarkan analisis dekat chart, apa yang kemungkinan akan berlaku. Maksudnya cakap dekat H4, kalau price daya break ini, and then kita akan ke dalam box ini, and then kalau price gagal untuk break ini, so kita akan drop sini lah. So hopefully BTC terus regain dan terus buat tahap. So tu bukanlah bearish lah, tu hanya tengok apa yang akan berlaku. Kalau berlaku lagi bawah, price jatuh ke bawah, tu hanya nampak itu sebagai peluang untuk tambah aset, dan akan beli lagi lah. Tapi kalau price terus bounce naik buat tahap dan lepas kenapa terus pergi ke 80k, which is very good to all kelas. So meaning dia akan punya portfolio akan ni lah, jadi green lah. And then macam cakap, kalau price naik dekat kawasan 54k ni je, dia akan nampak dia punya profit mostly dalam 50% increase. So bukan tu bearish, so hanya target. Kalau bearish kita akan beli lagi. Kalau bull market, price balik back pula bull, so
siapa yang ikut Zul basically selalunya profit lah. So memang portfolio dia cantik lah. So guys, itu saja untuk malam ini. So jumpa lagi untuk review pagi besok. So guys, sebelum untuk akhiri channel ni, so support Zul untuk tekan like, tekan subscribe dan bantu untuk share kepada rakan-rakan yang lain yang dalam dunia kripto. And then hopefully Zul akan achieve 1k subscriber yang pertama Zul. And then bila sampai 1k, Zul akan dedahkan Zul punya portfolio. Dan masa itu Zul akan tengah lebih detail tentang macam mana nak build portfolio yang cantik. Dan masa untuklah macam mana kita nak increase kita punya portfolio dan asset. So guys, bantu Zul untuk 1k. Please like, please subscribe, and see you again. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.